Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Hari ini kita dapat teruskan lagi kelas PDPR kita. Uh, pada bulan 7 ini ya, sekarang dah bulan 7. Okey, yang mana negara kita masih lagi ada wabak COVID-19 ini, masih ada dalam keadaan PKP. Okey, kita doa semoga Allah SWT tarik balik virus ini. Okey, supaya Allah SWT hapuskan penyakit ini kat dunia ini. Bukan negara kita sahaja, malah negara-negara yang lain. Okey, agar kita dapat kembali keadaan kehidupan kita seharian seperti biasa. Boleh berjumpa rakan-rakan, boleh jumpa sanak saudara yang sekian lama kita tidak berjumpa secara direct. Okay. Dan paling penting, nanti waktu belajar pun kita boleh belajar secara bersemuka. Okay. Tapi walaupun gitu, bersyukur kepada Allah SWT juga, kita walaupun dalam keadaan kita PKP ini, kita masih lagi semangat ataupun masih lagi belajar. Okay. Bukan kita duduk di rumah dalam keadaan santai-santai. Okey, kita juga kena menuntut ilmu. Okey, kena cari juga ilmu walaupun kita duduk dekat rumah. Okey. Jadi dalam industri sekarang ni bukan duduk kat rumah, bukan tak dapat ilmu, tak belajar apa-apa. Dan zaman sekarang ni dah ada IT, ada internet, ada komputer, kita boleh belajar secara online juga. Okey. Cuma nak tak nak sahaja. Okey. Jadi pertama Ustaz rasa bersyukur sangat-sangat kerana kamu antara yang terpilih oleh Allah SWT untuk mengikuti kelas saya pada petang ini. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-22, iaitu kepentingan Rasulullah SAW. Ini adalah bidang sirah dan ketamadunan Islam. Kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Ini bahagian sirah sikit lah. Dia sirah ni dia cerita sikit. Kita baca-baca. Jadi kamu kena fokus. Kalau tak faham, buka balik buku teks, baca semula. Kalau tak faham juga boleh tanya Ustaz ke dalam Telegram ataupun boleh tak dalam komen kat bawah. Kepimpinan Rasulullah SAW. Tengok spektrum ilmu ni, zaman pemerintahan kerajaan Islam. Itu yang pertama, iaitu kerajaan Rasulullah SAW. Maksudnya masa Rasulullah SAW hidup, maka itu disebut sebagai pemerintahan kerajaan Islam, Rasulullah SAW. Kedua, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, iaitu pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang ni kamu kena ingat yang 4 orang sahabat Nabi tu kan. Siapa 4 orang sahabat? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas Khulafa' Ar-Rasyidin, maka terusnya kepada kerajaan Umayyah. Seterusnya kepada Abbasiyah dan seterusnya kepada Osmaniyah. Ini antara kerajaan-kerajaan Islam pada zaman terdahulu. Pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Madinah dekat sini ya. Rasulullah SAW telah membina Islam, negara Islam, membina asas negara Islam di Madinah yang kuat dengan cara macam mana Rasulullah SAW bina negara Islam ni? Yang mana yang paling penting sekali, pertama sekali Rasulullah membina masjid. Kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ni ketiga masa itu kan bergaduh. Muhajirin bergaduh dengan Ansar bergaduh. Jadi dia mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Seterusnya menggubal piagam Madinah. Keempat, membina pusat perniagaan. Ini antara 4 kaedah macam mana Rasulullah SAW membangun ataupun membina negara Islam itu sendiri. Kita tengok dekat bawah ni. Spektrum ilmu daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berdoa. Nabi doa apa? Allahumma ja'al bil Madinah dha'fa ma bi Makkah minal barakah, muttafaqun alaih, yang bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah Madinah ini 2 kali ganda keberkatan daripada yang telah engkau jadikan di Mekah. Oh, ini masa kat Madinah. Masa Madinah.
Okey, kita tengok kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey. Ni selepas Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Masa Allah nak membangunkan negara Islam tu sendiri. Okey ya. Itu tempat bermulanya negara Islam bangun. Okey, kepimpinan Rasulullah SAW, okey, antara aspek yang ditekankan adalah iaitu di bahagian ibadah. Okey, kemasyarakatan, politik, ketenteraan. Okey, ni zaman Rasulullah, ini dia bina asas dulu. Ibadah, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Kita teruskan, kita tengok kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW. Okey, kita tengok ibadah. Okey, yang pertama ini adalah ibadah. Tengok yang pertama. Apakah yang cara Rasulullah SAW mentadbir negara atau membangunkan dengan kaedah ibadah, iaitu pengikat hubungan antara manusia dengan Allah. Okey, Nabi nak menguatkan lagi, nak adakan hubungan di antara manusia sama dengan Allah. Okey, tengok macam mana cara buat. Asal dakwah Rasulullah SAW ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah yang Maha Esa, yang Esa. Okey, kita tengok. Kepimpinan Rasulullah SAW dapat dilihat apabila baginda menjadi imam pada setiap solat fardu, kecuali ketika baginda sakit. Maksud setiap solat fardu Nabi jadi imam. Okey, kecuali dia sakit saja. Itu nak menunjukkan bahawasanya Nabi bawa pengikut-pengikutnya atau umat-umatnya. Okey. Seterusnya Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu dan menyelesaikan sebarang masalah. Jadi cara lagi Nabi nak buat bagi ramai orang dapat berkumpul, Rasulullah bina masjid. Jadi bila bina masjid, okey, tadi orang akan datang semayang ke masjid tersebut secara ramai, okey, dan dapatlah Rasulullah menyebarkan ilmu, okey, dan menyelesaikan masalah, sebarang masalah yang dihadapi. Maksudnya tepat penyelesaian masalah dulu. Kalau orang dulu kalau ada masalah, mereka akan pergi masjid. Sekarang insya-Allah ada juga masjid yang kalau kita ada kita pergi masjid, ada juga masjid yang buat perkhidmatan tersebut. Okey. Seterusnya Rasulullah SAW mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keempat, Rasulullah SAW istiqamah menunaikan solat sunat dan qiyamul lail. Qiyamul lail apa? Maksudnya bangun malam di rumah sebagaimana tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah SAW adalah kerana kesempurnaannya akhlak Rasulullah SAW yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini antara cara Rasulullah SAW. Okey, macam mana nak bina supaya manusia tu ada hubungan di antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Okey, kesungguhan Rasulullah SAW dalam qiyamul lail. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menunaikan solat malam sehingga kelihatan bengkak kedua-dua kakinya. Rasulullah SAW bangun malam sembahyang sehingga kaki dia bengkak. Okey, maksudnya dia kerap buat banyak kali sehingga kaki dia bengkak. Maka dikatakan kepada baginda, mengapakah engkau menyusahkan dirimu sebegini, sedangkan Allah SWT telah pun mengampunkan dosamu yang lalu dan yang kemudian. Baginda menjawab, orang tanya Rasulullah tu kan dah Allah ampunkan dosa dia, okey, yang sebelum dan yang selepas kalau ada dosa. Tapi Rasulullah tak ada dosa kan. Jadi dia tak ada dosa apa-apa. Tapi Rasulullah bangun juga semalam nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Lepas tu kerap kuat pula tu. Okey, orang tanya kenapa buat? Rasulullah menjawab apa? Afala akunu 'abdan syakura. Adakah tidak boleh untuk aku menjadikan hamba yang bersyukur? Okey, Nabi buat tu kenapa? Kerana dia tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis riwayat muttafaqun alaih. Okey, yang kedua, okey, ukhuwah, teras kesatuan umat Nabi Muhammad SAW. Teras yang kedua ni adalah merapatkan ukhuwah di antara satu dengan yang lain. Kita tengok kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni. Okey, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Okey.
Kemudian terbentuklah sebuah masyarakat Madinah yang baru. Okey, gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Okey, zaman dulu Yahudi itu sekali. Okey, kejayaan ini dapat dilihat melalui usaha baginda, antaranya macam mana Rasulullah buat ni? Okey, dapat menyatukan semua sekali. Kita tengok persaudaraan sesama Islam. Okey, yang pertama, persaudaraan sesama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagaimana saudaranya serta berjanji untuk membantunya. Okey, yang kedua, orang Ansar juga memberikan pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Dulu ni zaman Rasulullah, sebelum zaman Rasulullah ni, Muhajirin dan Ansar ni selalu bergaduh sangat, sehingga kan Rasulullah SAW berjaya. Okey, berjaya merapatkan di antara kaum Muhajirin dan Ansar ni, sehingga saling membantu di antara satu dengan yang lain. Seolah-olah seperti adik-beradik tu, rapat tak rapatnya. Okey, yang kedua tadi kan. Okey, jaminan keselamatan kaum bukan Islam. Rasulullah SAW juga bagi jaminan orang yang walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia jaminan keselamatan kaumnya, iaitu Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan Madinah. Hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak diceroboh. Okey, itu janji Rasulullah. Orang Islam, maksudnya orang bukan Islam pun kita kena jaga juga. Kita tak boleh bermusuh-musuh. Okey. Seterusnya kita tengok spektrum ilmu. Antara intipati perjanjian piagam Madinah berkaitan dengan bukan Islam, antaranya ialah kelompok Yahudi diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. Itu yang pertama. Kedua, setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing. Macam kita sekarang kat negara kita menggunakan ini kan. Yang ketiga, orang musyrikin di Madinah tidak boleh memberikan bantuan kepada orang Quraisy di Quraisy Mekah. Ini antara syarat-syarat dalam piagam Madinah. Seterusnya, yang ketiga. Tadi yang kedua tadi adalah kemasyarakatan. Yang ketiga ni adalah politik. Politik dia apa dia? Memacu kestabilan negara. Kita tengok Rasulullah SAW bijak menjaga keamanan dan kestabilan negara di Madinah. Strategi politik baginda seperti berikut. Kita tengok macam mana Rasulullah buat. Iaitu dua benda yang buat, antaranya hubungan hubungan dalaman dan hubungan luaran. Dua benda ni Nabi jaga. Apa yang dimasukkan dengan hubungan dalaman ini? Rasulullah SAW menggubal piagam Madinah, iaitu perlembagaan negara Madinah secara bertulis. Piagam ini dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan hak setiap individu yang mematuhi piagam ini terpelihara. Rasulullah SAW juga mengamalkan konsep syura. Syura apa dia? Syura ni bermaksud bermesyuarat ataupun perbincangan. Kita sekarang ada kan? Macam dekat parlimen tu, tu bermesyuarat tu. Bincang. Dalam pemerintahannya, baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, meminta pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama. Kita sekarang pun ada buat juga ni kan. Alhamdulillah, kita ikut apa cara Rasulullah SAW buat. Ini ada tu hubungan dalaman. Dari segi hubungan luaran pula. Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan sebanyak mungkin kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah. Maksud hubungan luaran ni di luar kota Madinah. Hubungan luar. Macam kita ni hubungan luar negara. Itu konsep dia macam tu. Rasulullah SAW mengikat perjanjian persahabatan dengan mereka atau sekurang-kurangnya perjanjian berkecuali supaya mereka tidak akan menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Ini untuk menjaga keamanan negara. Rasulullah SAW sangat patuh kepada syarat-syarat perjanjian tersebut.
Rasulullah SAW mengutus surat kepada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Selain daripada membuat perjanjian keselamatan, okey, Rasulullah SAW juga membuat selalu mengutuskan surat-surat kepada kabilah-kabilah keliling untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini antara hubungan dalaman dan juga hubungan luaran. Dalaman ni maksudnya di dalam kota Madinah tu sendiri. Okey, dengan rakyat dia, dengan macam-macam, okey, orang yang Islam, yang bukan Islam, apa semua. Okey, kita tengok spektrum ilmu. Antara isi piagam Madinah, okey, sebarang perselisihan dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ketua negara. Apa saja masalah, mereka akan rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, setiap pihak yang mengikat perjanjian perlu taat kepada pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semua pihak wajib menjaga kesucian kota Madinah daripada sebarang kezaliman. Ini antara syarat-syarat yang terdapat pada piagam Madinah. Ini kamu kena ingat, selalu baca. Sebab dalam soalan kadang ada, dia kata apakah antara isi piagam Madinah. Okey, ini antara yang kamu perlu ingat. Okey. Seterusnya contoh surat undangan untuk beriman. Tadi kan ada katakan Rasulullah hantar surat ni kan kepada kerajaan sekitar. Okey. Okey, macam mana contohnya? Antaranya, okey, bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad, hamba dan pesuruh Allah, kepada Markus. Okey, Markus pemeluk agama Kristian yang terkenal, maksudnya dia hantar kepada orang Kristian. Selawat dan salam ke atas mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu taala. Aku menyeru kamu supaya memeluk Islam dan menjadikan seorang muslim dan bla bla bla, banyak lagi, senang panjang lagi ayat dia lagi. Okey, itu antara contoh macam mana dia mengutuskan surat mengajak kerajaan sekeliling untuk memeluk Islam. Okey, yang keempat, dari sudut ketenteraan, iaitu menjulang maruah agama, mempertahankan nyawa. Okey. Kewibawaan Rasulullah SAW dalam aspek ketenteraan dapat menjaga maruah negara dan keselamatan umat Islam. Antaranya tindakan Rasulullah SAW termasuklah, okey, ini antara yang pertama di sudut umum, yang kedua strategi peperangan. Okey, ini di sudut ketenteraan. Dari segi umum apa dia? Mengutamakan perdamaian berbanding peperangan. Dia fokus pada kedamaian dulu. Kalau tak boleh baru perang. Okey. Kedua, menubuhkan pasukan peronda untuk mendapat maklumat musuh. Okey, macam sekarang pun kita ada buat juga tentera kita ini kan. Ketiga, memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Okey, kemahiran ya. Keempat, mengetahui hampir ke semua peperangan dan kemahiran yang tinggi dan meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Okey. Maksudnya dia selidik-selidik, dia kuatkan, menguatkan tahap ketenteraan, dia usaha kalau perang ke apa ke, meminimumkan kehilangan nyawa dan harta. Okey, yang seterusnya, mengamalkan peperangan yang beretika. Okey, kalau perang pun dia perang yang beretika, bukan perang sembrono je. Tak. Kan musuh musnah tak. Okey. Perang pun ada perang beretika, seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Okey, itu antaranya. Okey. Okey, strategi peperangan. Okey. Maksud strategi itu teknik. Apa teknik selalunya Rasulullah SAW buat ketika berperang? Iaitu mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Itu biasa, kita buat macam-macam macam mana nak lawan musuh. Okey, bergerak secara rahsia dan pantas sehingga tidak memberi peluang kepada musuh untuk menyerang balas dan akhirnya musuh menyerah atau melarikan diri. Yang ketiga, melancarkan serangan, psikologi untuk melemahkan semangat musuh dan dapat mengelakkan pertumpahan darah. Sebab tadi katakan tadi kan, dia Nabi akan buat perdamaian dulu sebelum peperangan yang dahsyat kan. Cuba mengelak, maksudnya pilih cara yang terbaik. Okey, ni cuba nak mengelakkan daripada perang darah, sebab tu dia buat perangan secara psikologi. Okey, seterusnya tidak panik walaupun berada dalam situasi genting, malah terus
bangkit, menyusun strategi baru. Walaupun keadaan yang akan sangat kritikal, Rasulullah SAW tak akan mengalah sehingga kan ke akhir nyawa. Umat Islam kita memiliki nyawa. Walaupun dengan tekanan, dia akan usaha juga membuat strategi baru. Kita tengok minda peperangan, medan peperangan Uhud. Sebab tuan ilmu, medan peperangan Uhud. Suasana genting berlaku apabila kumpulan memanah meninggalkan lokasi mereka sehingga memecahkan baris tentera Islam. Kau ingat cerita ni kan? Perang Uhud kan? Dekat bukit tersebut ada kelompok memanah. Tapi mereka turun pergi ke bahagian medan perang. Sebab mereka anggap bahawa musuh telah lari, tapi hakikatnya tidak. Nama ingkar ni. Namun Rasulullah SAW menyusun strategi baru dengan membuat pertahanan di kawasan tinggi di Bukit Uhud. Jadi secara langsung dia buat dan kelang-kelang kabut tu Rasulullah buat lagi strategi yang baru nak perang. Akhirnya tentera Islam dapat dikumpulkan semula dan dikembali gigih menyerang musuh. Tu teknik dia. Iktibar daripada kepimpinan Rasulullah SAW-nya. Apa yang perlu kita ambil iktibar? Dari sudut ibadah tadi, apa iktibar dia? Iaitu mengajak anggota keluarga dan rakan-rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadat dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, dari sudut ibadat dia, kita mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh lagi kan? Kalau tak boleh, janganlah pergi masjid pula. Bila dah tak, nanti bila dah boleh, jangan kata dah dibenarkan sembahyang jemaah di masjid, maka kita akan pergi sembahyanglah berjemaah di masjid. Ini antara di sudut ibadah. Dari sudut kemasyarakatan, menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan, seperti gotong royong dan kenduri kendara. Ini pun sekarang tak boleh kan. Tapi paling kurang kita buatlah sama adik-adik kita dalam rumah pun tak ada masalah juga, sama saja. Kedua, memelihara hubungan baik dan bantu-membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Macam ini macam mana kita nak bantu dalam keadaan sekarang, macam mana kita nak bantu? Bantulah. Macam sekarang ni ada kelas PDBR, kita ingat rakan-rakan kita. Supaya masuk. Jangan ada yang leka. Kan? Sekarang bila dekat rumah dia banyak leka. Kita bagi nasihat. Itu antaranya. Seterusnya, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan kawasan kecil. Ini nanti waktu sekolah kita boleh buat. Seterusnya, politik, dari segi politik. Berdisiplin dan mematuhi peraturan yang ditetapkan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Kita kena patuh. Macam kerajaan kita sekarang suruh PKP, duduk kat rumah, kita kena patuh. Tak boleh. Jangan jaga SOP. Kalau nak keluar juga kena jaga SOP. Itu contohnya. Menyumbangkan idea untuk membangun pembangunan kalb ataupun apa ni, saya tak clear tak ni atau persaudaraan yang disertai. Jadi kelab, pembangunan kelab. Jadi kalau kita cuba sumbangkan idea-idea macam mana kita nak bangun. Kamu pun dah masuk persatuan apa-apa kan kat sekolah kan. Baru-baru ni ada pertandingan ke, ada mesyuarat kelab kan dekat dalam Telegram kan. Jadi kamu kalau ada kau bagilah idea macam mana nak buat dalam keadaan sekarang ni. Aktifkan. Tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Itu kena jaga diri kita. Dari segi ketenteraan, menanam sifat cintakan negara dan patriotisme dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara. Macam sekarang ni kita sebenarnya kita berjuang. Duduk kat rumah sebenarnya berjuang. Demi negara. Kalau kita keluar juga dapat penyakit, nanti negara juga yang susah kan. Macam sekarang ni kita duduk kat rumah ni berjuang. Boleh kan? Menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan kurikulum. Kurikulum. Ni tak apalah, nanti waktu sekolah baru kita boleh buat. Menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Menyertai dan menggerakkan badan beruniform. Betul, beruniform. Macam sekarang masuk
KPA ke, masuk polis ke kat sekolah. Okey, belajar apa yang ada ilmu atau memantapkan ilmu berkaitan dengan badan beruniform yang kamu masuk tu. Okey. Okey. Ustaz rasa setakat tu dulu untuk hari ini berkaitan dengan tajuk kita. Okey, ada apa-apa soalan kamu tanya? Faham semua? Boleh faham kan? Faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Jadi macam mana pun berkaitan dengan sirah ni dia baca sikit, dia macam bercerita sikit. Jadi mau tak mau kamu kena baca balik, ingat fakta-fakta dia, highlight. Okey, fakta-fakta yang tertera. Sekarang ni yang paling penting kamu ingat 4 benda ni je. Okey, ibadat, di sudut ibadat, okey, kemasyarakatan, politik, ketenteraan. Ini antara 4 asas pembangunan negara Islam. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, Ustaz rasa setakat ini dulu kelas kita. Ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Okey, tahniah kerana kamu telah terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk belajar dalam kelas saya. Dan okey, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah was suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana fi khus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.